Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 5. Bertemu kembali kita ke kelas atas talian di YouTube ini untuk kelas RBT, dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah melakar artikel jahitan. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk kita pelajari berkenaan dengan artikel jahitan, di mana kita akan belajar berkenaan bagaimana untuk melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan dan menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan, di mana kamu akan dapat membuat lakaran bermaklumat reka bentuk artikel jahitan dan menganalisis lakaran dan membuat penambahbaikan bagi lakaran yang telah kamu buat. Pertama, kita kena mengetahui berkenaan dengan proses kerja kita. Proses kerja kita dimulakan dengan menjanakan idea kreatif. Jadi apakah idea kreatif yang muncul apabila kita nak menghasilkan artikel jahitan tersebut? Yang kedua, kita nak melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Okey, lakaran artikel jahitan yang A, ada B, ada C. Okey. Dan kemudian lakaran A, B ataupun C ataupun lakaran pertama, dua dan ketiga itu kita akan nilaikan dalam langkah yang ketiga dan kita akan buat penambahbaikan. Langkah yang keempat, selepas kita buat lakaran yang terakhir, finalize bagi lakaran kita itu, kita akan nak mengira dan membuat anggaran kos. Bukan anggaran kos. Seterusnya, kita menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai untuk langkah yang kelima dalam proses kerja kita ini. Dan langkah yang terakhir, kita akan membuat pembentangan artikel jahitan. Jadi ini ada 6 proses kerja bagi projek menghasilkan artikel jahitan untuk murid tahun 5. Sebelum kita nak menjurus kepada penjanaan idea kreatif bagi artikel jahitan, cikgu nak ajak kamu semua keluar sekejap daripada kotak artikel jahitan tersebut. Kita nak tengok dengan lebih mendalam sedikit berkenaan dengan idea kreatif. Kebiasaannya idea kreatif ini muncul apabila kita ada satu masalah. Okey, jadi kita nak selesaikan masalah tersebut, barulah idea kreatif akan muncul. Seperti beberapa contoh yang cikgu nak tunjukkan pada kamu. Yang pertama, kotak kentang goreng. Kotak kentang goreng. Okey, biasanya kalau kita makan kentang goreng French fry, apa panggil French fry? Fries. Kenapa French? Entah, kentang goreng. Kentang goreng ini biasanya bila kita nak makan, masalah yang berlaku apabila kita nak cicah dia punya sos dia tu kan, nak dip sos tu. Jadi kita ada masalah sebab tiada bekas. Okey, jadi kotak kentang goreng yang namanya Little Pocket ini, iaitu ciptaan Dong Jiang daripada Universiti Sains Elektronik dan Teknologi China. Dia design, mereka cipta satu jenis kotak yang ada di sebelah tepi dia tu ada bekas ataupun ruang untuk mengisi sos. Jadi bila dia isi sos di sana, dia bolehlah nak makan lah, nak cicah lah sos tersebut dengan French fries. Susahnya nak sebut. Okey, idea kreatif yang kedua cikgu nak tunjukkan pada kamu adalah pembungkus mi segera. Okey, pembungkus mi segera begini. Okey, nama dia Enjoy Your Moment. Ciptaan Cheng Yuru dari Lusun Academy of Fine Arts, China. Jadi apa fungsi bagi pembungkus mi segera ini? Fungsi dia adalah dia boleh nak simpan panas bagi air yang dituang ke dalam tu. Dia boleh simpan haba, simpan panas haba, dan boleh mi tu boleh masak dengan sedap lah kot. Dan kita boleh simpan. Dan kalau kamu perasan, ada kotak ini dia boleh menjadi seperti mangkuk. Dia boleh tukar kotak ini menjadi mangkuk. Dia tarik pengikat di sini,
dan bahagian kotak ini akan terbuka. Idea kreatif seterusnya, makanan dan minuman untuk kucing jalanan. Okey, ada kucing-kucing yang terbiar. Jadi orang yang baik hati nak beri makanan, nak letak makanan kepada kucing, dia boleh letak dalam bekas ini. Namanya Meow the Cat Nutrition for Stray Cats, ciptaan Bahar Bostanci dari Turki. Jadi dia boleh letak bekas ini untuk memudahkan bagi kucing-kucing yang terbiar makan. Design pun cantik kan? Seterusnya, pengering payung. Masalah bila kita dah keluar, payung kita basah dan kita nak masuk ke satu ruang yang kering, biasanya menimbul kita nak pergi rumah orang ke, nak masuk rumah sendiri ke, atau kita nak masuk mall ke, masuk kedai. Masalah yang berlaku adalah apabila payung kita tu dipenuhi dengan air dan susah kita nak bawa, sebab dia akan menitis air tersebut di bahagian lantai di rumah kita atau di mall yang kita masuki tersebut, di ruang pejabat ke mana-mana. Jadi menimbulkan masalah, orang pun tengok macam tak bagus kan bila kita membasahkan lantai, walaupun bukan niat kita pun. Tapi kita ada peralatan di sini namanya pengering payung. Nama bagi pengering payung ini adalah Ultra Dry, iaitu ciptaan National Taipei University of Technology Taiwan. Jadi bila dia masukkan payung ke dalam bekas ini dengan cara dia tekan guna kaki tu kan, kalau kamu nampak dia tekan guna kaki dan payung itu akan terbuka, bekas Ultra Dry itu akan terbuka dan dia akan automatik dia mengeringkan payung apabila payung dimasukkan ke dalam Ultra Dry ini. Canggih tu kan? Seterusnya, botol shampoo boleh laras. Namanya shampoo botol. Okey, apa fungsi dia ni? Fungsi dia ni, dia ada ketetapan bagi setiap sukatan shampoo yang kita mau. Kadang-kadang kalau kita ada anak kecil ataupun kamulah budak-budak kecil kan, pakai shampoo tak banyak. Jadi mungkin dalam 3 ml dia ada ruang untuk kita pusing. Okey, kita pusing warna biru ni. Okey, jadi kita pusing, kita akan dapat 3 ml. Okey, 3 ml. Kemudian kita pusing lagi untuk mungkin orang yang rambut dia panjang sedikit, kita akan dapat 5 ml. Mungkin rambut dia serabai macam Pontianak sudah tidak terurus, jadi dia pakailah shampoo tu lebih sedikit, warna merah ini 7 ml, barulah terurus sedikit. Soalan, kenapa Pontianak rambut dia serabai dan tidak terurus? Siapa tahu? Teka-teki. Betul, sebab Pontianak keluar pada waktu malam dan salon tak buka waktu malam. Seterusnya, cawan kopi bertermometer. Masalah berlaku bila orang yang pergi bekerja pagi-pagi, dia suka minum kopi. Bila dia nak minum kopi, dia akan minta kopi. Kadang-kadang dia tidak perasan bahawa kopi itu panas, dia terus minum, masuk dalam mulut dia dan menyebabkan mulut dia terluka, dilukai. Jadi ada satu cawan kopi ini, dia namanya coffee cup, ciptaan Yi Tehshi dari University of Nottingham, Ningbo, China. Bagus dia ni, dia ada mark ataupun dia ada tanda di bahagian ini. Okey, untuk bahagian panas, dan dia ada juga untuk bahagian sejuk. Jadi orang boleh tengok tanda itu, boleh tahu bahawa air yang berada dalam bekas tersebut sama ada panas ataupun sejuk. Jadi sekurang-kurangnya tidak akan menimbulkan kemalangan yang tidak disengajakan kepada orang tersebut. Okey. Okey, jadi dalam menjanakan idea kreatif bagi artikel jahitan kita tengok satu situasi yang kamu boleh lihat dalam buku teks kamu sendiri. Alia pakai tali pinggang keledar. Saya tidak selesa, ayah. Adik, tali pinggang keledar penting untuk keselamatan.
Jadi Alia ini dia tidak selesa bila pakai tali pinggang keledar. Padahal tali pinggang itu sangat-sangat penting untuk dipakai ketika waktu menaiki kenderaan. Jadi bagaimanakah kamu hendak menyelesaikan masalah Alia supaya dia selesa memakai tali pinggang keledar? Sebab tali pinggang keledar ni biasa bila kita pakai, dia akan sedikit menjerut pada bahagian leher dan juga bahagian dada kita. Jadi mungkin bagi kanak-kanak, dia rasa tidak berapa selesa lah. Jadi selepas kita janakan idea kreatif, jadi idea kita adalah kita nak jadikan atau kita nak hasilkan satu sarung bagi tali pinggang keledar, di mana sarung itu dia menjadi pelapik bagi bahagian leher dan juga bahagian dada supaya Alia akan rasa selesa bila pakai tali pinggang keledar. Selepas kita menjalankan langkah yang pertama daripada proses kerja, iaitu menjanakan idea kreatif, kita pergi pada langkah yang kedua, iaitu melakarkan reka bentuk. Jadi permasalahan bagi Alia tadi adalah dia rasa tidak selesa bila dia pakai tali pinggang keledar. Jadi kita nak menyediakan satu pelapik bagi tali pinggang keledar itu supaya Alia akan rasa selesa dengan tali pinggang tersebut. Jadi sebelum kita nak hasilkan bagi artikel jahitan ini, kita buat lakaran terlebih dahulu. Jadi ini adalah lakaran yang pertama. Kita buat contoh lakaran. Jadi kita ada renda fabrik bahagian velcro, dan kita ada lakaran bagi saiz ataupun ukuran bagi lakaran yang pertama ini. Selain daripada lakaran pertama, kita buat lagi lakaran yang kedua. Kita ada bahan yang sama, velcro, fabrik, dan juga kita ada renda, bahagian renda. Dan kita tulis juga bagi ukuran 20 cm lebar, 20 cm panjang. Jadi kita buat juga anggaran bagi saiz artikel jahitan yang akan kita hasilkan ini. Dan kita buat bagi lakaran yang ketiga. Bagi lakaran yang ketiga pun sama juga, ada fabrik, velcro dan renda, dan 20 kali dengan 8 cm. Jadi kita buat lakaran yang ketiga. Jadi untuk bahagian lakaran ini, jom kita lihat contoh video yang akan cikgu paparkan bagi proses melakarkan reka bentuk.
Selepas kita membuat lakaran bagi artikel jahitan yang akan kita hasilkan, kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Di mana menilai lakaran dan membuat penambahbaikan ini adalah langkah proses kerja kita yang ketiga. Jadi lakaran terbaik yang telah kita pilih iaitu gabungan lakaran pertama dan kedua. Jadi dalam proses menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, kita kena buat pro dan kontra, sama ada sesuai ataupun tidak sesuai. Jadi di sini elemen-elemen rupa, ruang, saiz dan nilai diambil kira. Dan bagi setiap elemen rupa, ruang, saiz dan nilai itu kita ada huraian bagi elemen tersebut. Rupa, apakah huraian dia, reka bentuk dari segi reka bentuk. Ruang, jadi ruang pemakaian tali pinggang keledar, jadi tidak perlu dia memakai ruang terlampau besar. Saiz artikel jahitan dengan lebar tali pinggang keledar itu mestilah sesuai. Dan nilai, corak pada permukaan fabrik. Nilai ini maksudnya tambah nilai kepada artikel jahitan yang kita nak hasilkan. Okey. Jadi catatan dia, ubah reka bentuk artikel jahitan supaya sesuai dengan fungsinya. Dan kita besarkan saiz artikel jahitan supaya lebih selesa ketika memakai. Jadi empat elemen rupa, ruang, saiz dan nilai tadi memainkan peranan dalam kita menentukan lakaran manakah yang kita akan pilih untuk menjadi pemilihan yang sebenar bagi projek artikel jahitan ini. Setelah kita nilai lakaran berdasarkan kepada 4 elemen yang telah ditentukan terlebih dahulu tadi, jadi kita telah buat penambahbaikan di sini. Kita akan dapat lihat saiz bagi artikel jahitan sarung tali pinggang keledar yang kita nak hasilkan ini saiznya agak lebih besar berbanding dengan lakaran yang pertama tadi. Jadi kita akan dapat lihat saiznya sekarang 25 cm panjang dan 25 cm lebar. Jadi inilah tiga proses kerja yang cikgu nak kamu faham pada hari ini. Iaitu yang pertama tadi menjana idea kreatif, yang kedua melakarkan lakaran bagi projek kita, dan yang ketiga kita nak menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi kerja kamu pada hari ini adalah untuk menghasilkan lakaran-lakaran yang idea hasil daripada janaan idea kreatif kamu sendiri. Okey. Jadi kamu akan dapat lihat pada soalan yang cikgu kepilkan sekali dengan video ini nanti. Cikgu rasa sampai di sini saja penerangan cikgu pada hari ini bagi 3 proses kerja yang kita bincang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tata titi tutu. Ciao.